Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, kita jumpa lagi dalam kelas PDPR bersama Ibu Miza. Sharing is caring. Okey, anak-anak semua, Ibu harap kamu sihat ya dan ceria-ceria selalu. Okey, jadi pada hari ini Ibu nak ajar kamu masih dalam bab 1 iaitu nombor nisbah. Okey, dengan subtopiknya ialah hari ni kita nak belajar 4 hukum operasi aritmetik. Okey, dan kemudian kita akan buat sedikit pengiraan yang efisien. Okey. Apa tu semua tu? Okey, mesti ikut kelas Ibu daripada mula sampai akhir ya. Okey, mari kita mulakan mengenal hukum operasi aritmetik. Jom. Okey, anak-anak semua. Okey, Ibu cakap apa tadi? Ibu kata hari ni kita akan sambung pelajaran dalam subtopik hukum operasi aritmetik. Ada 4. Okey, yang pertama. Okey, kenapa nak belajar dulu? Kenapa nak belajar 4 hukum ni? Sebab kamu akan gunakan 4 hukum ini sepanjang kamu belajar matematik daripada kamu tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. Kamu akan berjumpa dengan soalan-soalan dan juga penyelesaian masalah yang akan melibatkan hukum operasi aritmetik ya. Okey, kita tengok hukum yang pertama iaitu hukum kalis tukar tertib. Apa dia? Hukum kalis tukar tertib. Okey, apa dia tu? Okey, tengok hukum ini hukum kalis tukar tertib ialah apabila apabila nilai A dan B, A tambah B sama dengan B tambah A. A tambah B adalah sama dengan B tambah A. Dan A darab B sama dengan B darab A. Cuma dia ubah kedudukan sahaja. Okey, mari kita lihat dalam bentuk nombor. Baru kamu akan jelas. Okey, contoh A sama dengan 2. Okey, B sama dengan 5. Okey, tengok bagaimana Ibu aplikasikan hukum kalis tukar tertib ni. Tengok. Okey, Ibu besarkan lagi sikit. Okey, katakanlah dia kata A tambah B sama dengan B tambah A. Okey, sekarang mari kita masukkan A apa? 2 kan? Okey, 2 tambah B 5 sama dengan 5 B 5 tambah 2. Betul tak? Okey, cuba tengok. Okey, 2 tambah 5, 7. Sama tak? Kanan dan kiri. Okey, kiri 7, 5 tambah 2, 7. Macam tu. Itu yang dinamakan hukum kalis tukar tertib. Kita tukarkan saja. Kita tukar saja. Okey, masih dengan A 2, B sama dengan 5. Kita tengok hukum kalis tukar tertib yang kedua. Okey, Ibu padam dulu yang ni. Okey. Okey. Sekarang dia kata yang kedua A darab B sama dengan
B darab A. Okey. Okey, sekarang kita masukkan. Okey, 2 darab 5 sama dengan 5 darab 2. Okey. Betul tak? 2 darab 5, 10. Kiri 10. Okey, sama tak dengan 5 darab 2? 10. Itu saja. Kamu perlu faham sahaja ya. Hukum kalis tukar tertib. Tak perlu hafal. Tak perlu hafal. Maksudnya kalau A dan B ni bertukar tempat, nanti jawapannya tetap sama. Okey. Okey, kita sambung pada hukum yang kedua, iaitu hukum kalis sekutuan. Apa yang dikatakan hukum kalis sekutuan? Okey, bagi semua nilai A, B dan C, okey, dalam kurungan A tambah B, tutup kurungan tambah C, sama juga dengan A tambah dalam kurungan B tambah C. Okey, itu untuk penambahan. Okey, kalau untuk pendaraban, A darab B darab C sama juga A darab B darab C dalam kurungan. Okey, mari kita lihat dalam bentuk nombor supaya kamu lebih nampak. Okey, A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 1. Okey. Okey, kita tuliskan hukum untuk penambahan. Okey, dalam kurungan A tambah B, tutup kurungan tambah C, sama dengan A tambah dalam kurungan B tambah C. Okey. Sekarang kita masukkan nombor. Okey, A 2 kan? Okey, dalam kurungan 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 2 tambah dalam kurungan 3 tambah 1. Okey. Okey, kita selesaikan lagi. 2 tambah 3, 5 tambah 1 sama dengan 2, turunkan saja, tambah 3 tambah 1, 4. Okey, betul tak? 5 tambah 1, 6. Sama dengan 2 tambah 4. Okey, sorry. 2 tambah 4 sama dengan 6. Okey. Jadi, kiri dan kanan sama. Maksudnya di sini, kalau untuk penambahan, tak ada masalah. Kamu tukarkan pun dia akan jadi jawapannya akan sama juga ya. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, Ibu padam dulu. Okey, kamu perlu fahamkan sahaja ya. Okey, kita tengok untuk hukum kalis sekutuan pendaraban. Okey, kita tuliskan dulu dia punya ni hukum dia. Okey, A dalam kurungan A darab B. Okey, darab C sama dengan A darab dalam kurungan B darab C. Okey, mari kita masukkan A, nilai dia 2 darab 3. Okey, darab C 1 sama dengan A 2 darab B 3 darab 1. Okey, 2 darab 3, 6. 6 darab 1 sama dengan, turunkan saja 2 darab 3 darab 1, 3. Okey, 6 darab 1, 6. Sama dengan 2 darab 3, 6. Okey. Itulah yang dinamakan hukum
kalis sekutuan. Okey. Okey, kita sambung dengan hukum yang ketiga, iaitu hukum kalis agihan. Kalis agihan. Okey, hukum kalis agihan melibatkan penambahan dan penolakan. Apabila nilai A, B dan C, okey, A darab dalam kurungan B tambah C sama dengan A darab B tambah A darab C. Tu dia punya hukum untuk kalis agihan. Okey. Okey. Seterusnya dikatakan A darab dalam kurungan B tolak C, okey, sama dengan A darab B tolak A darab C. Nampak gaya dia macam ada kembangan kat situ. Okey, tak apa. Tak nampak lagi, tak apa. Okey, kita bagikan nombor dulu. Bagi nilai bagi A. Okey, katakanlah A sama dengan 2. Okey, B sama dengan 4. Dan C sama dengan 5. Katakan. Okey, sebab nak nampak lebih jelas kan. Macam mana hukum tu berjalan. Macam tu. Okey. Okey, dikatakan A darab B tambah C sama dengan A darab B tambah A darab C. Okey. Okey, mari kita aplikasikan. Okey, A 2 kan? Okey, turunkan saja 2 darab dalam kurungan B 4 tambah C. 4 tambah 5. Okey, sama dengan A darab B. A 2 darab B 4. Tambah, ni kena dalam kurungan. Okey. A darab C. A 2 darab C 5. Okey. Mari kita buktikan. Okey, 2. Sini turunkan saja 2 darab 4 tambah 5 9. Okey, sama 2 darab 4 8 tambah 2 darab 5 10. 2 darab 9 berapa sayang? Okey, betul 18. Okey, sama dengan 8 tambah 10 18. Sama Okey. Jadi jawapannya sama. Inilah dia hukum kalis agihan. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, Ibu padam dulu. Okey. Okey, hukum ni jadi jelas apabila kita masukkan nilai dalam tu. Betul tak? Kalau tak, kita tak nampak sangat kan? Okey. Okey, kita tuliskan dia punya hukum dulu. Yang kedua ialah A darab B tolak C. Tadi penambahan ni penolakan pula. Okey, sama dengan A darab B tolak A darab C. Okey, mari kita masukkan nilai. Okey, 2 darab B 4 tolak 5 sama dengan A 2 darab B 4. Tutup kurungan ni. Tolak A darab C. Okey. A 2 darab C 5. Okey. Tengok 2 darab. Okey, turunkan saja 2
2 darab 4 tolak 5. 4 tolak 5, tekan saja kalkulator. 4 tolak 5 ialah negatif 1. Okey. Sama dengan 2 darab 4, 8 tolak 2 darab 5, 10. Okey, 2 darab negatif 1. Okey, 2 ni po kan? Pone. Okey, ni po. Pone. Pone. Negatif 2 darab 1, 2. Sama tak dengan 8 tolak 10? Okey, kamu tekan saja kalkulator, akan dapat 8 tolak 10 negatif 2. Okey, jadi kiri dan kanan sama. Baik, itu ialah hukum kalis agihan. Okey. Okey, mari kita sambung lagi dengan hukum yang keempat, iaitu hukum identiti. Hukum identiti. Baik, Ibu rasa hukum identiti ni banyak dah kamu gunakan di masa kamu sekolah rendah lagi. Okey, kita akan sambung. Okey. Penyataan ini disebut sebagai hukum identiti apabila semua nilai bagi A tambah kosong. Okey. A tambah kosong sama dengan A. A tambah kosong sama dengan A. Okey. A darab kosong sama dengan kosong. Nampak? Kamu dah boleh nampak kan? Ini kamu dah pernah guna kan? Okey. A darab 1 sama dengan A. Senanglah hukum identiti ni. Okey. A tambah dalam kurungan negatif A sama dengan kosong. Ni ada po dengan ne ni. Okey. Okey, A darab 1 per A sama dengan 1. Okey. Okey, mari kita aplikasikan dalam, kita bagi nilai bagi A. Okey. Okey, katakan A sama dengan 5. Okey, kita tengok yang pertama. A tambah kosong sama dengan A. Betul ke? Okey, A 5 kan? 5 tambah kosong sama dengan 5. 5 tambah kosong 5. 5 ni turunkan saja. Maknanya samalah, betul lah. Kan? Okey. Okey, hukum identiti seterusnya. Okey, Ibu padam dulu. Okey, padam. Okey. Okey, yang kedua hukum identiti A darab kosong sama dengan kosong. 5 darab kosong sama dengan kosong. 5 darab kosong? Kosong. Sama tak dengan kosong? Turunkan saja. Jadi kiri dan kanan sama. Okey. Okey, itu yang kedua. Okey, kita tengok yang ketiga. Okey. Hukum identiti yang ketiga. Okey, A darab 1 sama dengan A. Okey, A sama dengan 5 kan? 5 darab 1 sama tak dengan 5? Okey, 5 darab 1, 5. Sama dengan turunkan saja 5. Sama. Kiri dan kanan sama. Okey, ini sebenarnya kamu dah belajar. Kamu dah belajar dah punya hukum ni. Okey, padam. Kita lihat pada hukum identiti yang seterusnya. Okey, hukum seterusnya ialah A tambah dalam kurungan negatif A sama dengan kosong. Okey, jadi dekat sini turunkan saja A 5. Okey, ni po, ni ne. Jadi apa? Po ne tolak A 5 sama dengan 5.
sama dengan kosong, sorry. Okey. Sama dengan kosong. 5 tolak 5? Kosong. Betul lah, sama dengan kosong. Kiri dan kanan sama. Okey. Okey, kita tengok hukum identiti yang terakhir. Okey, Ibu padam dulu. Okey. Okey, A darab 1 per A sama dengan 1. Masukkan A ialah 5. 5 darab 1 per 5 sama dengan 1. Tengok. 5 ini ialah 5 per 1. Okey, jadi sama dengan 5 per 1 darab 1 per 5 sama dengan 1. Okey. 5 darab 1, 5. 1 darab 5, 5. Okey. Sama dengan 1. 5 bahagi 5, 1. Sama dengan 1. Okey, maknanya sama kiri dan kanan. Okey.